Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sama ada yang di dewan kita, begitu juga sahabat-sahabat yang ada di rumah yang mengikuti daurah kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis kita pada pagi ini salah satu daripada majlis-majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya salah satu daripada asbab-asbab yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bincang tentang qada dan qadar, iaitu membincangkan kitab Al-Imanu bil Qada'i wal Qadar karangan Samahatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Dan buku ini juga telah diberikan takdim dan kata alu-aluan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu jami'. Kita dah bincangkan tentang tajuk bab pertama, iaitu berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah atau perkara asas yang perlu difahami berkaitan dengan qada dan qadar. Ta'rif qada, ta'rif qadar, hubungan antara qada dan qadar, adakah qada dan qadar sama atau berbeza, apa yang terkandung dalam makna beriman dengan qadar. Kita telah belajar, saya sempat dengar sebahagiannya dalam kereta tadi, cuma tak dapat dengar habis, ada kawasan yang terputus siaran. Al-Fadil Ustaz Yasir telah membincangkan tentang maratibul qadar. Itu qadar, kita dah tahu tentang bila dikatakan qada dan qadar apa maksudnya. Bila dikatakan bahawa sesuatu ini berada dalam, apa yang telah berlaku ini berada dalam qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apa? Maknanya telah dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Maknanya qada qadar ini, kalau kita lihat pada maratib, bermula dengan ilmu. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Itu erti kita menisbahkan sesuatu pada qada dan qadar. Semuanya berada dalam catatan Allah, iaitu catatan Lauhul Mahfuz, dengan jenis-jenis catatan dan kitabah yang telah dipelajari tadi. Dan semuanya berlaku dengan kehendak Allah, itu iradah. Bila kata qada qadar, Allah telah catatkan, Allah telah ketahuinya, Allah telah mencatatkannya di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita tahu Allah yang menciptanya. Allah, segala yang berlaku kat dunia ini berlaku dengan ciptaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Ini namakan sebagai maratibul qadar. Kemudian dibincangkan tentang khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibincangkan tentang jenis-jenis takdir, bahagian-bahagian takdir. Ini semua telah dibincangkan. Sekarang ni bahagian kedua, bab kedua. Bab kedua berkaitan dengan syubhat seputar qadar, atau syubhat berkaitan dengan qada dan qadar yang dilemparkan oleh sebahagian orang, atau lebih kita kata lebih kepada permasalahan. Syubhat lebih pada bab yang ketiga. Kerana kitab Syekh
Muhammad Ibrahim, kitab Syekh Muhammad Ibrahim bin Hamad ini dicetak dengan beberapa cetakan, dan ada berlaku perbezaan dari segi penyusunan bab. Ada sedikit perbezaan. Contohnya saya tak pasti. Jadi tentang iradah kauniyah syariah kita dah ambil tadi. Dah. Kalau ikutkan percetakan yang ada pada saya, dia di belakang. Jadi saya nampak ada sedikit perbezaan. Maksudnya buku yang dijadikan sebagai usul sebelum untuk penterjemahan ini bukan cetakan yang sama yang ada pada saya. Jadi ada sedikit isinya sama, cuma dari segi susunan tertib bab berbeza. Okey. Tajuk kita yang menjadi tanggungjawab saya untuk bentangkan adalah tentang bab kedua. Kalau sempat saya habiskan. Bila masuk kalau nak habiskan, artinya kena baca dengan cepat lah. Baca dengan cepat. Abu Muaz jangan ketawa. Boleh habis insya-Allah. Kami ni ketawa gurau-gurau sebab kami ni kadang-kadang satu hari satu jam ni kita baca semuka dua. Yang ni nak baca beratus muka ni, jadi kena gayanya kena kita lebih kepada faham tajuk itu secara umum dan tengok isi kandungan penting. Okey, bab kedua, syubhan sekitar atau seputar qadar. Fasal pertama, al-faslul awal. Ini sebab apa? Terjemahan bahasa Arab. Bahasa Arab selepas bab, di bawah bab ada fasal. Bawah fasal ada mabhas, itu perbahasan. Okay, dalam fasal pertama menceritakan masalah-masalah berkaitan dengan qadar, iaitu permasalahan yang menjadi perbincangan utama dalam masalah qadar. Mabhas yang pertama atau perbahasan pertama, apakah iman kepada qada dan qadar menafikan kehendak hamba dalam berbagai perbuatan yang dapat dipilihnya? Artinya kalau kita kata segala-galanya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan berada dalam qada qadar Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan hamba Allah menciptakannya. Perbuatan kita Allah yang cipta, Allah yang izinkan, kita hanya memilih, kita hanya menggunakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ikhtiar pada kita. Adakah dengan beriman dengan qada dan qadar bererti kita tidak ada pilihan di atas muka bumi ini? Iman kepada qada sebagaimana yang telah disinggung tidak menafikan bahawa hamba memiliki kehendak dan kuasa atas perbuatan-perbuatan yang dipilihnya. Jawapan kita tahu, beriman dengan qada qadar bukan bererti kita kena jadi jabariyah, bukan bererti kita mengatakan bahawa kita ni tidak ada pilihan. Beriman dengan qada qadar tidak menafikan pilihan kita. Dalilnya mana? Ayat pertama dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Syekh bawakan ayat faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, nescaya ia akan menempuh jalan menuju kepada Rabbnya, menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gariskan kalimah faman syaa. Faman syaa. Syaa Allah Subhanahu, dalam kita belajar bahasa Arab, fi'il mesti ada fa'il. Di kalimah syaa, barang siapa yang menghendaki, kehendak situ fi'ilnya menghendaki. Fa'ilnya siapa? Faman syaa, barang siapa yang kehendaki, dia, iaitu hamba, seorang hamba. Jadi Allah menisbahkan kehendak untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba. Pada ayat seterusnya, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kita boleh gariskan perkataan fa'tu. Fa'tu fi'il amar yang ditujukan kepada jamaah, mana ramai, mana kalian, hendaklah kalian datangi kebun kalian atau tanaman kalian, tanah ataupun ladang kalian sebagaimana yang kalian kehendaki. Jadi Allah menisbahkan perbuatan seorang lelaki menggauli isterinya dengan di sini dengan menisbahkan fa'il kepada hamba. Fa'tu perintahnya kepada antum, iaitu kalian. Harsakum, boleh gariskan kalimah kum. Anna syi'tum, kalimah tum.
Ni semua artinya kalian. Jadi yang memilih dalam bab dalam tajuk dalam ayat pertama tentang ibadah, yang pilih untuk solat dan kembali bertaubat pada Allah adalah hamba. Bab yang kedua dalam urusan harian kita, yang memilih, kita memilih untuk bersama dengan isteri kita atau kita tinggalkan dalam amalan harian juga dengan perbuatan kita. Jadi beriman dengan qada dan qadar tidak menafikan bahawa kita yang melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan ikhtiariah berkaitan dengan urusan dunia atau perbuatan ikhtiariah berkaitan dengan urusan agama. Betul, dalam ayat seterusnya Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang. Jadi nafsan itulah mukallafnya. Yang solat siapa? Kita. Bukan macam Jabariyah. Apatah lagi golongan batiniah. Jabariyah kata solat yang menciptai kita ni, ketika solat sebenarnya Allah yang solat. Kita ni tak ada apa-apa, kita tak ada perbuatan langsung, kita hanya berlakon. Jadi kita solat tu hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Itu siapa? Jabariyah. Batiniah, apa beza Sufi Batiniah? Apa beza Jabariyah dengan Batiniyah? Jabariyah adalah Batiniyah, Batiniyah adalah Jabariyah. Cuma beza Batiniyah, Jabariyah kata makhluk adalah makhluk, tapi Allah yang gerakkan. Makhluk ni musayyar, makhluk ni digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batiniyah dia kata bukan makhluk lagi, itulah Allah. Makhluk tu adalah Allah, Allah adalah makhluk. Nampak beza? Wahdatul wujud. Jadi Batiniyah atau wahdatul wujud ni lebih melampau. Jabariyah yang ghulat, yang melampau. Tu beza antara golongan Jabariyah dengan golongan Batiniyah. Dia bukan sekadar kata Allah yang gerakkan, malah dia kata semua yang wujud adalah Allah, semua makhluk adalah jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bagi siapa sahaja yang i'tiqad dengan Batiniyah, tidak ada hukum hakam baginya, kerana dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Sebab tu kisah banyaklah, kita takut tak habis kalau cerita bab dia orang. Dan kita sebenarnya cadang nak buat daurah dulu tentang Batiniyah. Pada suatu ketika dahulu sebelum PKP, ditakdirkan PKP, banyak kitab kena rot, study buku-buku Batiniyah. Lain kali insyaAllah. InsyaAllah kita nanti kita ya, bab kebatilan kalau ada pihak yang membincangkannya, tidak salah kita juga membincangkan demi untuk menegakkan hak, yang hak. Kadang-kadang yang hak ni tak datang daripada mulut kita saja, tapi kadang-kadang datang daripada orang lain. Kita tak pentingkan siapa yang berkata, yang penting hak adalah kita punya mana ilmu dan kebenaran ini adalah dalatul mukmin yang kita cari. Seorang mukmin cari kebenaran. Cuma kebenaran itu yang datang daripada mulut, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, dikhawatiri dicampuri dengan kebatilan. Sebab tu ulama memberikan panduan dalam mencari kebenaran bagi masyarakat awam, itu orang awam kita lah semua. Hendaklah kita memilih guru yang benar. Kalau kita tak pilih, takut-takut di sebalik kebenaran yang dikemukakan ada diselitkan tanpa disengajakan atau disengajakan sebahagian daripada kebatilan. Banyakkan orang faham satu bab, terkeliru bab lain pula. Jadi kerja tu jadi banyak kerja untuk memahami satu perkara. Faham satu bab betul dah, tapi tersangkut dengan syubhat lain. Sebab tu ulama minta kita pilih guru yang jelas manhajnya dalam menyampaikan satu perkara. Kalau manhajnya betul, dia tersalah sekalipun dia akan kembali. Tak ada siapa yang sempurna, semua orang pernah tersalah. Bila manhaj betul, dia kembali. Tapi manhaj salah, dia takkan rasa dia salah. Kesalahan dia itu dianggap sebagai benar. Itu beza antara yang tersilap dengan yang tersilap manhaj. Yang tersilap, semua orang tersilap. Semua orang boleh tersalah dalam pelbagai perkara kerana kita manusia. Tapi kalau tersilap manhaj, suatu perkara yang kita anggap salah pada dia adalah betul. Satu perkara yang kita kata bukan fakta, bagi dia fakta. Contoh manhaj yang menira mimpi sebagai sumber agama. Bagi kita mimpi bukan fakta, bagi dia mimpi adalah
fakta dan kenyataan yang wajib diterima. Itu nama manhaj. Bila salah manhaj, ya, mana walaupun kadang-kadang dalam setengah masalah betul, tapi kalau dia bawakan bagi kita formula yang salah dan pendirian yang salah, menyebabkan kita terkeliru dalam banyak masalah. Sebab tu lebih baik memilih guru dalam satu perkara, pilih yang terselamat manhajnya. Walaupun tidak dinafikan bahawa kebenaran itu datang bukan dan tidak ada siapa pun yang mesti betul, tak ada. Tapi kita nak orang yang berhati-hati dan bermanhaj dengan manhaj yang telah diiktiraf selamat oleh Al-Quran, iaitu manhaj salafus salih. Sahabat yang ada pada zaman Nabi, cara mereka faham agama, akidah mereka dan yang mereka amalkan, dan diri mereka sendiri telah diiktiraf sebagai selamat. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ni Allah dah redha. Kerana sejak dengan mereka, bila Allah redha, artinya segala yang ada pada mereka Allah Subhanahu Wa Taala redha. Ada kesalahan diterangkan, kesilapan biasa. Itu tak, insya-Allah kita bincangkan pada tempatnya. Ayat yang keempat. Jadi ayat tadi la yukallifullahu nafsan, boleh gariskan kalimah nafsan. Mukallaf atau orang yang diberikan tanggungjawab adalah orang itu sendiri. Nafsan, la yukallifullahu nafsan. Allah berikan tanggungjawab. Jadi yang melakukan tugas itu adalah yang diberikan tanggungjawab atau diberikan tugas, iaitu hamba Allah. Allah tidak akan memberikan suatu tanggungjawab kecuali sesuatu yang dia mampu. Ayat yang keempat yang dibawakan oleh Syekh untuk membuktikan bahawa beriman dengan qada qadar tidak bertentangan dengan akidah bahawa manusia mempunyai ikhtiar dan kehendak dan memiliki pilihan. Ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Allah perintahkan kalimah sari'u, iaitu hendaklah kalian bersegera mencari maghfirah daripada Rabb kalian. Jadi yang bersegera adalah hamba. Dan ayat yang paling jelas maknanya ialah ayat yang terakhir disebutkan di sini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak dia boleh beriman, maka berimanlah. Siapa nak, kufurlah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan ataupun tidak berharap atau tidak berhajat kepada kita. Kita bila kita beriman, syurga Allah janjikan. Bila kufur, neraka Allah janjikan. Siapa nak beriman, silakan. Siapa nak pilih untuk hidup senang kat dunia, lawan hukum Allah, silakan. Allah sediakan balasannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Okey, ini dalil dipanggil dalil syara'. Sebab tu kalau boleh tengok muka surat 133 tu, dalil-dalil dari syariat. Artinya dalil syara'. Dalam membincangkan bab akidah, wajib diletakkan dalil syara' dahulu, sama daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Kemudian baru kita bawakan dalil sokongan. Dalil sokongan sama ada daripada akal, dalil sokongan daripada fitrah, dalil sokongan daripada hissi, dalil hissi iaitu dalil berkaitan pengalaman dan pengamatan. Ini adalah dalil-dalil sokongan. Dalil syarak yang asal adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salafus Salih. Ini dalil yang maksum. Sebab tu dalam berhujah kita bawakan dalil dulu, dalil syarak dulu. Dan di sini zahir bahawa Syekh nak ringkas. Sebab Syekh dah cerita banyak. Syekh sebutkan cukup. Syekh cukup bawakan ayat-ayat Al-Quran. Hadis terlalu banyak. Beliau pun sebutkan sebelum ni banyak dah. Beliau tak ulang balik. Beliau hanya sebutkan sebahagian daripada ayat yang menjadi dalil syarak. Kemudian kata Syekh, sedangkan berdasarkan fakta. Fakta namanya dalil hissi atau reality. Apa yang kita nampak, apa yang kita sedar, apa yang kita hadapi dalam kehidupan harian, itu namanya fakta ataupun hissi. Maka setiap manusia mengetahui bahawa dia mempunyai kehendak dan kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Bahkan juga mampu membezakan antara apa yang terjadi dengan kehendaknya seperti berjalan dan apa yang bukan dengan kehendaknya seperti gementar. Kita pun tahu. Makan tadi, terima kasih kepada saudara Ikmal. Ni iklan khas. Produk yang sangat sedap. Karipap kecil. Karipap mini. Burger mini. 3 kali gigit habis. Tapi nak tambah lagi. Okay.
Saya makan tadi, makan tadi, saya kata ini bagus jadi contoh kat dalam bab fan. Saya makan tadi dengan pilihan saya ke ataupun tangan saya bergerak sendiri, mulut gigit sendiri? Pilihan. Tak ada siapa pun kata yang ni Allah yang gerakkan saya, tak. Logik akal, kalau seseorang tu faham agama seperti mana akal yang Allah berikan, tak ada masalah. Tapi golongan ini mereka jadi tersesat. Kenapa? Bukan kerana ayat Quran, bukan kerana hadis, tapi mereka ada kaedah kalamiah yang mereka gunakan. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah di hujung kuliah kita berkaitan syubhat. Kenapa mereka boleh terpalit dengan perkara-perkara begini? Kalau gunakan logik akal yang sehat, iaitu akal yang fitrah, kita takkan kata perbuatan kita ni bukan kita pilih. Kita tahu kita yang pilih. Kita nampak anjing. Anjing tak takut, ada orang tak takut anjing. Serigala, harimau, nampak ular. Kita lalu kat lorong kecil, ular tengah kat kepala tu, sana jalan selamat. Kita tahu kita ada pilihan nak pilih jalan mana. Itu secara realitinya, secara realitinya. Sebab tu dalil dipanggil dalil his atau dipanggil sebagai waqi'. Waqi' artinya reality. Realitinya semua orang tahu. Jadi tak perlu sangat hujah panjang dengan mereka begini begitu. Kita tanya dia balik, realitinya, nak tak nak saya bagi, kalau awak datang malam ni, saya bagi duit 10,000, nak tak? Tengok, datang ke tak datang? Mesti dia nak punya lah. Kan? Nak tak malam ni? Kalau datang malam ni saya pancung. Dia tak nak datang. Ataupun kita tahu pilih, tak perlu hujah panjang bab qada qadar. Qada qadar jadi susah difahami apabila manusia cuba menanggapi atau cuba menafsirkan perbuatan Allah. Sedangkan benda itu bukan Allah suruh kita fikir. Kalau kita fikir tentang macam mana Allah boleh buat macam ni, macam mana begini, itu jadi masalah pada qada qadar. Boleh berqada qadar, kita yakin dengan ilmu Allah, dengan Lauhul Mahfuz, catatan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah cipta segalanya dan beriman dengannya, selesai. Betul, orang awam mudah untuk beriman, tak ada masalah. Tak pernah mereka mempersoalkan qada dan qadar dan perkara-perkara yang mudah. Jadi bermasalah bila ada golongan yang mempertikaikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah puncanya. Kalau tak, realitinya mudah nak faham. Dan kita pun alhamdulillah mudah faham. Kita belajar detail ni sebab apa? Semata-mata untuk jawab dan fahamkan orang yang telah tersasar, yang telah jauh memikirkan perkara yang tak dibenarkan mereka membincangkannya. Okey, tetapi kehendak dan kemampuan itu terjadi kerana kehendak dan kekuasaan Allah. Kita tahu kita buat sesuatu, tapi kita tahu kalau Allah nak, kita tengah makan tiba-tiba tercekik. Kalau Allah nak, tengah makan tiba-tiba orang lain rampas, baru nampak Masya Allah sedapnya, kan? Tiba-tiba kawan ambil, bang, dia masuk ke mulut dia. Kita nak buat sesuatu, kadang-kadang tak mampu, kerana Allah tak izinkan. Sesuatu terjadi, mana kita tahu bahawa perbuatan kita Allah cipta. Kita ada pilihan. Pilihan kita itu terjadi, dan kadang-kadang tak terjadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan. Menunjukkan bahawa segala-galanya Allah yang ciptakan. Kita ada ikhtiar dan kehendak. Jadi perbuatan mana yang Allah bagi tanggungjawab pada kita? Perbuatan yang kita lakukan dengan ikhtiar. Kalau kita tersalah, contohnya Allah wajibkan kita solat pada solat subuh lah. Kita bermalam tidur awal, semua tak ada masalah, cukup. Memang tak sedar langsung, sedar pukul 10. Dahsyat sangatlah penat dia. Kita meninggalkan solat subuh, terkeluar daripada waktunya, bukan dengan ikhtiar kita. Kita dah usaha. Sebab tu kalau yang tidur lambat, berhati-hati. Yang tidur lambat, pastikan sama ada tak tidur, solat dulu, atau pastikan pelbagai asbab kita lakukan, ataupun kita ni bahawa kita meyakini bahawa kita mampu bangun subuh. Kalau yang sengaja yang tidak berhati-hati, itu Allah bagi tanggungjawab dia, sebab dia cuai dalam dia tahu bahawa kalau tidur lambat confirm tak bangun subuh, dia tidur atau dia melambatkan tidurnya. Jadi kena hati-hati. Kita jugalah, kita yang suka minum malam ni, kan? Jadi kena hati-hati. Tapi kalau kita
berhati-hati, kemudian berlaku juga sesuatu bukan dengan kehendak kita, adakah berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Menunjukkan bahawa Allah bezakan antara dua perbuatan. Allah bezakan perbuatan ikhtiariah yang kita lakukan, Allah tengok pada hukum hakamnya. Perbuatan kesilapan kita ada hukumnya khas, Allah ampunkan. Namun ada jenis-jenisnya. Bab hak Allah kita boleh qada begitu saja. Kalau hak orang tersalah makan, bayarlah balik. Bab hak manusia tak semestinya halal. Oh, saya tersalah makan, saya tersalah ambil duit awak itu, halal jangan halal. Tersalah ambil, ni saya pulangkan balik, saya bayar balik. Berkaitan dengan hak manusia ada hukum hakamnya. Saya tersalah dalam berkaitan dengan ni ada hukum hakam. Tapi Allah tidak membebankan kita dengan sesuatu yang kita tak mampu, yang kita tidak berlaku dengan bukan dengan ikhtiar kita. Jadi kita tahu, contoh, kita demam, menggigil tangan kita. Adakah berlaku dengan kehendak kita ke dengan berlaku dengan tanpa kehendak kita? Tanpa kehendak kita. Perbuatan hamba pun ada yang berlaku dengan ikhtiar, ada yang tidak ikhtiar. Mudah difaham dan jelas. Dan kita tahu bahawa semua sesuatu kehendak kita nak buat macam sekalipun Allah yang tetapkan. Sebab tu dalam ayat ini disebutkan liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi boleh gariskan kalimah liman syaa'a minkum. Tu gariskan kalimah tasyauna. Dan yang ketiga ayyasha Allah. Kita boleh perhatikan baliklah. Inilah jadi syahid dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh. Okey. Skip part seterusnya. InsyaAllah tak ada masalah. Kita dah faham, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Muka surat 136. Perbahasan kedua. Apakah melakukan sebab-sebab dapat menafikan keimanan kepada qada dan qadar? Ini terbalik. Tadi beriman dengan qada qadar, adakah menafikan kita ada pilihan atau tidak? Kita tahu Allah yang ciptakan segala-galanya. Jadi adakah beriman dengan qada qadar bahawa Allah cipta segala-galanya menafikan kita mampu berikhtiar? Jawapannya tidak, tidak menafikan. Kita masih berikhtiar, kita memilih sesuatu dalam kehidupan kita, cuma kita yakin bahawa segalanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita ke waktu solat tadi Allah yang bagi. La haula wala quwata illa billah. Tapi yang pilih untuk bangun solat adalah kita. Yang pilih untuk sujud dan rukuk tadi adalah kita. Orang yang buat jahat, mereka buat jahat dengan kehendak dia. Tapi kemampuan dia mengangkat senjata, kemampuan dia tadi siapa yang bagi? Allah. Itu jelas. Bab kedua, perbahasan kedua. Adakah dengan mengambil asbab menafikan keimanan kita pada qada dan qadar? Kalau kita sakit, kita jumpa doktor, minta ubat. Adakah bererti kita menafikan qada dan qadar? Tidak. Okey. Melakukan sebab-sebab, kata Syekh, melakukan sebab-sebab iaitu mengambil asbab tidaklah menafikan keberadaan iman kepada qadar. Bahkan sebaliknya, hal tersebut justru merupakan kesempurnaan iman kepada qada dan qadar. Ini sangat penting. Mengambil asbab adalah kesempurnaan iman terhadap qada dan qadar. Kenapa? Allah yang beritahu kita bahawa Allah menetapkan segala-galanya dan Allah yang perintah kita mengambil asbab. Sama ada asbab kauniyah ataupun asbab syar'iyah, semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil asbab terkandung dalam perintah Allah. Dan Allah juga beritahu bahawa bila kita pilih sesuatu perbuatan, kita menanggung kesan daripada perbuatan tersebut. Artinya beriman dengan qada dan qadar ataupun mengambil asbab tidak menafikan iman kita terhadap qada dan qadar. Jadi mengambil asbab adalah tuntutan syarak dengan apa? Dengan kaedah-kaedah atau cara yang dibenarkan. Antum boleh cek, tengok di kuliah hari Selasa petang berkaitan dengan syirik dalam mengambil asbab. Syirik mengambil asbab. Ada bab asbab jadi tauhid, bila kita ambil asbab
asbab kauniyah dan syar'iyah. Dan kalau ada orang yang melakukan syirik dalam mengambil asbab, perlu kita rujuk balik bagaimana panduan syarak. Ada orang yang mencari asbab di luar iradah kauniyah dan iradah luar daripada asbab kauniyah dan asbab syar'iyah. Dia pergi kat tangkal. Tangkal ni bukan kauniyah. Mana-mana saintis mengatakan bahawa benang mampu menyelamatkan kapal. Pernah. Ini bukan kauniyah. Apa arti kauniyah? Bukan formula alam. Allah tak ciptakan asbab dalam sunnatullah, tidak begitu. Sunnatullah, benang yang diikat di tangan tidak menyelamatkan seorang daripada pukulan orang lain. Dia ikat benang kat tangan dia, apa kaitan dengan orang pukul tak kena? Tak ada kaitan. Artinya bukan kauniyah. Sebab asbab kauniyah, makna lain adalah sunnah kauniyah. Jadi kalau kita nak mengambil manfaat daripada alam, ambillah pada sunnatullah. Kita rasa panas, pergilah ke aircon. Sunnatullah, insya-Allah aircon tu kalau tak rosak, dia ada kesannya, menyejukkan. Kalau rasa haus, pergi cari garam. Tak, cari air. Kita tahu. Jadi sunnatullah, itu nama sunnah kauniyah ataupun dengan asbab kauniyah. Artinya kita dalam alam ni kita hidup, kita tahu kat mana asbab. Bukan bila haus kita pergi mana? Pergi kat kubur. Tak kena. Bukan asbabnya. Tapi kalau nak lembutkan hati, keras sangat, kita boleh tak ziarah kubur? Boleh. Itu disyariatkan. Hati rasa hidup kat dunia ni, rasa semua nak kejar dunia, semua tak ingat solat sekali, pergilah ziarah kubur. Lembutkan hati kita. Duduk depan kubur tu, beri salam pada orang meninggal, doakan untuk kawan-kawan kita atau keluarga kita, mak ayah kita, doakan untuk dia. Ingat pada Allah ketika berdoa, insya-Allah akan lembutkan hati kita. Tak salah. Dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Ziarah syar'iyah, ziarah mengikut hukum syarak. Okey. Jadi nak mengambil asbab tidak bertentangan dengan qada dan qadar. Tidak bertentangan dengan iman qada dan qadar. Cuma ada orang yang mengambil asbab yang memang cara dia ambil tu salah dan bertentangan dengan qada dan qadar. Golongan qadariyah dan juga golongan Mu'tazilah, dia mengambil asbab dan menafikan qadar. Dia kata dibuat, Allah tak masuk campur, Allah tak tetapkan, itu salah. Tapi mengambil asbab sebagaimana yang disyariatkan, iaitu mengambil asbab kauniyah dan asbab syar'iyah, digabungkan sekali, dan memahami makna qadar dengan betul, tidak menafikan iman dengan qada dan qadar. Okey, dalil kita boleh ambil asbab kauniyah, firman Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalimah fantashiru, gariskan. Apabila selesai kalian tunaikan solat, iaitu solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru adalah perintah Allah untuk mengambil asbab. Jadi mengambil asbab tidak bertentangan dengan qada dan qadar, kerana kedua-duanya datang daripada Allah. Allah yang wajibkan kita beriman bahawa Allah yang menetapkan qada qadar, Allah juga yang memerintahkan kita mengambil asbab. Ayat yang kedua, famshu fi manakibiha. Ambil, itu semua sekali kena hafal semua habis. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas segala penjuru, di atas bumi. Nak cari rezeki, berjalanlah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jalan cari rezeki, jumpa rezeki, makan. Cari makanlah di atas muka bumi. Itu sebab yang ayat kedua. Ayat ketiga, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalimah wa a'iddu, gariskan, dan persiapkan. Mempersiapkan kekuatan menghadapi tentera musuh adalah salah satu daripada mengambil asbab. Dan semua ini namakan sebagai asbab kauniyah. Dalil terhadap keharusan mengambil asbab kauniyah, iaitu kita bekerja bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kehidupan kita, iaitu dengan cara kauniyah, cara berniaga, cari rezeki,
melatih askar dan juga buat latihan ketenteraan dan sebagainya. Ini termasuk dalam asbab kauniyah. Allah memerintahkan orang yang pergi haji untuk berbekal dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Ayat ini mengandungi dua asbab, asbab kauniyah dan asbab syar'iyah. Cuma tak disyarahkan di sini. Iaitu Allah minta kita bersedia. Sedia dengan apa? Sedia dengan asbab kauniyah, sedia ubat, sediakan duit, sediakan segala kelengkapan nak pergi umrah haji, belikan ihram, buatlah apa sekalipun, ambil vaksin. Kalau tak lepas visa. Kalau yang pergi visa lepas vaksin tu wallah alam lah, kena tanya dia semula. Tapi sedia dengan asbab-asbab kauniyah. Tapi Allah beritahu persediaan yang paling utama adalah takwa. Kita nak pergi Masjid Nabawi, solat di sana, 1 kali solat lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid yang lain. Tapi kalau tak sedia kat sini, tak biasa solat, sampai sana pun tidur kat hotel. Kita tak sedia dengan kebiasaan pergi masjid, sampai kat Mekah, sampai kat Madinah sekalipun kita tidur kat hotel, atau kita pergi lambat, sama je perangai. Sebab tu kena sedia. Kita nak pergi ke Mekah, kena sedia sejak sini. Biasakan untuk ke masjid. Sebab apa? Sebab harap-harap sampai sana kita pun dapat melazimi masjid. Kita apa sahaja yang kita ingin lakukan di Mekah, sedia dulu, latih dulu. Kerana manusia ni bukan robot yang boleh tukar dengan switch on dan off. Tak. Manusia ni dia dikontrol oleh hati dia. Hati dia nak bersih, hati dikotor pun dengan satu nuktah-nuktah, dia bersih sekalipun dengan amalan tazkiyatun nafs sedikit demi sedikit. Tidak mungkin ada seorang yang syaitan berubah jadi seorang abid. Tak mungkin. Dia ambil masa yang lama. Syaitan tadi dia tak jadi syaitan dulu, rehat kejap, lama-lama buang, hilang sifat syaitannya, tinggallah penjahat biasa. Tu kurangkan jahat dan lama-lama jadi orang biasa. Lepas tu dia bertaubat pula terpinga-pinga nak cari mana, nak pergi kelas mana, nak belajar apa, baru nak belajar ngaji atau belajar tidak mencuri, belajar tidak kacau orang, tahan diri. Lama-lama barulah dia mula untuk melakukan kebaikan, mula dengan solat pula ikut-ikut je mula-mula. Lama-lama dia baru faham satu persatu perkataan solat dia baru belajar. Pun belajar pula dia nak buka Quran, nak belajar ngaji, lepas tu belajar pula hafal. Takkan ada orang berubah daripada seorang yang manusia ni tak berubah sekelip mata. Ada orang mereka buat kaedah, tak apa, scam pun tak apa, yang penting duit scam tu bagi umrah. Boleh scammer buat jadi scammer, boleh tipu orang semua sekali, tak apa. Yang penting nanti umrah. Dia ingat umrah dan haji ni, pergi saja Mekah boleh sucikan dosa dia. Cuci duit. Jadi buat benda haram semua benda, pergi ke Mekah. Tak. Umrah dan juga haji, kita pergi dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Betul? Harta yang halal. Kita pergi syaratnya sendiri pun dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Perkara yang haram kat mana, dikembalikan ke tempatnya. Bukanlah bagi balik kat penjenayah, kembalikan ke tempat yang sesuai untuknya. Benda yang haram kita curi, kita curi duit orang, nak pulangkan balik, bukan curi, bukan kita. Maksudnya ada orang curi duit orang, buat contoh pun kadang tersilap kadang kita. Ambil duit orang, nak pulangkan balik, dah meninggal. Anak dia siapa pun tak tahu. Orang yang curi tepi jalan ni, copet ni, ragut. Saya pernah kena di dalam bas, hilang dompet habis. Jadi siapa yang ambil tak tahu. Saya confirm yang ambil dia pun tak tahu siapa saya. Kalau dia bertaubat sekalipun, macam mana nak bagi balik? Bukan dia kenal. Bila nak pulangkan, kalau kenal orangnya wajib pulangkan. Kalau tak kenal, adakah halal? Tak. Harta yang haram tidak menjadi halal kerana kita bertaubat. Kita bertaubat tu antara kita dengan Allah, tapi harta mesti dikembalikan. Kembali kepada siapa? Kembalikan ke tempatnya. Yang kita jumpa, Tuhan yang jumpa. Tak jumpa, sedekahkan di mana-mana. Niatkan pahala untuk
pemiliknya. Itulah cara terakhir yang mampu kita buat di samping bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi asbab kauniyah. Dan ayat ni menggabungkan antara asbab kauniyah dan asbab syar'iyah. Dan ayat seterusnya muka surat 138, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah, Rabb kamu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan istijabahkan. Allah kata ud'uni, gariskan kalimah ud'uni, iaitu berdoalah kepadaku. Berdoa ini adalah asbab syar'iyah. Kenapa kita nama syar'iyah? Sebab secara saintifik kita tak nampak apakah pengaruh doa terhadap suatu perkara. Kita nak sembuh. Mak kita ada kat hospital, kita doa kat rumah. Saintifiknya macam mana? Macam mana perkataan kita bercakap sini boleh mak kita sembuh? Dia tak ada bukti saintifik, bukan asbab kauniyah. Ruqyah, orang tu sakit, tiba-tiba kita bacakan bismillah, bismillah, bismillah. Kita pegang tempat sakit, bismillah, atau kita sakit, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali, itu hilang sakit. Kat mana bukti saintifiknya? Tak ada. Bila tak ada bukti saintifik, kita tengok bukan asbab kauniyah, kita tengok kepada hukum syarak. Kalau sesuatu yang tidak boleh kita tengok dengan formula alam, iaitu dengan sunnatullah berkaitan dengan alam, kita kena tengok. Sebab ilmu kita terhad. Mungkin perkara ini suatu perkara yang berada di luar pemikiran kita, melibatkan perkara ghaib. Bila melibatkan perkara ghaib, ianya tidak ada jalan lain kecuali melalui Allah dan Rasul, kecuali melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok balik doa, walaupun tak ada bukti saintifik asbab kauniyah, tapi memang Allah suruh. Jadi kita ada asbab ini, asbab syar'iyah. Punca kita buat sebab hukum syarak, sebab Nabi yang ajar, Nabi yang perintahkan. Ruqyah, asbab syar'iyah. Kita segala jenis perkara-perkara menjadi asbab kepada kita untuk mencapai suatu hajat dunia ataupun akhirat yang diajarkan oleh syarak dinamakan sebagai asbab syar'iyah. Setengah daripada perkara asbab syar'iyah kauniyah. Ini yang jarang disebutkan, tapi mana satu perkara yang dikategorikan sebagai syar'iyah kauniyah. Artinya Nabi suruh, Nabi perintahkan dan ada bukti saintifik. Dua-dua. Contohnya apa? Zam-zam. Contoh ma'u zam-zam. Ya. Keberkatan yang ada pada air zam-zam. Ajwah, berpagi ataupun bersarapan dengan 7 biji ajwah, asbab syar'iyah kauniyah, terbukti. Terbukti secara saintifik, dan itu adalah perintah syarak. Itu nama asbab syar'iyah kauniyah. Jadi selain daripada tu, ambil cara lain tak disyariatkan. Yang ambil cara yang bukan asbab kauniyah, dia pergi, dia nak selamat naik pergi ke Penang, naik kereta, dia pun kata, jap, sayang ni, bawa ayam seekor, letak dalam kereta. Semoga keberkatan ayam ni menyebabkan aku selamat sampai ke Penang. Kita tanya dia balik, sebab apa? Oh, sebab saya rasa ayam ni takut dia nanti mana tahu ayam ni berdoa, saya banyak dosa, ayam ni kurang dosa. Kata tak kena, salah faham. Jadi kita kata kesalahan dia tadi tidak melibatkan akidah, tapi melibatkan kejahilan. Dia jahil. Dia bukan jadikan ayam sebagai penyebab. Dia disangkakan perbuatan dia tu ada kebaikan dan sebagainya, macam-macam tafsiran. Kita tak kata dia jadi syirik, tapi dia adalah buat perkara jahil dan tidak mempunyai dalilnya, dasarnya. Bukan asbab kauniyah, bukan juga asbab syar'iyah. Tapi kalau dia letakkan ayam, dia kata ayam ni sebenarnya, dia meyakini secara meletakkan sifat-sifat ayam ni, kalau dia ada kat mana-mana takkan berlaku aksiden. Contoh, ada semangat ayam, parti ayam. Orang Arab dia ada percaya pada kalajengking. Arab jahiliah percaya pada kalajengking. Satu binatang yang digerun oleh orang Arab
jahiliyah. Mereka lebih takut kalajengking daripada ular. Ini jadi macam-macam cerita berkaitan dengan kalajengking. Scorpion King, wallah. Tak tahu, wallah. Tak. Kes, memang begitu kepercayaan orang. Yang Islam, antara perkara yang Islam hancurkan. Sekarang masih ada orang cakap, dia kata al-aqrab tasbiqul qadar. Dia kata apa? Kalajengking ni ada kat sini, cak aja. Ada. Kalajengking ni bahaya, dia mendahului qada-qadar Allah. Sampai tahap macam tu. Ini antara yang mukhalafah dalam bab, ataupun orang yang buat kesalahan dalam bab perkataan berkaitan dengan qada dan qadar. Okey. Jadi kita balik semula pada ayat terus, pada ayat. Allah kata sini, wa qala rabbukum ud'uni, kalimah ud'uni. Ayat yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ambil semua sekali. Sabar dan salah adalah asbab kejayaan. Allah yang perintahkan. Allah kata sabar ini asbab segala, asbab berlakunya isti'anah. Allah tolong orang yang sabar. Allah tolong orang yang solat. Jadikan solat dan sabar sebagai asbab untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat hajat. Solat hajat disyariatkan atau tidak? Disyariatkan dengan ayat ini. Tapi khilaf ulama pada penamaan solat secara khusus. Salat untuk mohon bantuan pada Allah tidak ada khilaf. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi penamaan satu solat itu sebagai solat hajat atau tidak berlaku khilaf antara mazhab Syafi'i mensabitkannya. Walaupun begitu, kaifiahnya kalau tidak ada dalil, rajihnya tidak ada dalil yang menetapkan sebarang bentuk solat khusus. Solat hajat sama seperti solat yang lain. Tapi diikuti dengan permintaan hajat. Tujuan kita solat untuk minta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala cara-cara yang pelbagai tidak ada dalil yang sabit. Ada dalil yang diriwayatkan Sayyidina Ali, tapi hadis-hadis yang mungkar. Ada perbincangan dan pada tepatnya. Okey. Jadi ada asbab syar'iyah, ada asbab kauniyah. Kedua-duanya mengambil kedua asbab ni dengan cara yang diajarkan oleh syarak, tidak menafikan keimanan seseorang terhadap qada dan qadar. Okay, tuan-tuan boleh baca berkaitan dengan orang yang nak berjaya, dia akan usaha sesungguhnya. Orang nak masuk syurga, pasti dia akan beriman, pasti dia akan buat sesuatu. Ini semua diketahui oleh seluruh orang. Jadi kalau ada orang dia nak dapat satu kejayaan, dapat satu benda tanpa berusaha dan tidak membenarkan orang mengambil asbab, ini kata Ibn Taymiyah orang yang gila. Kita tengok pada muka 140. Setelah Syekh bawakan contoh, seorang petani, seorang yang pencari akhirat nak berjaya, dia pasti cari asbabnya. Seorang petani nak berjaya, mesti dia cari asbabnya. Dia mesti tanam, dia mesti belajar ilmu pertanian. Seorang pemilik industri, orang yang buat pemilik industri ataupun usahawan-usahawan, dia mesti berusaha sesungguhnya. Ini adalah perkara yang fitrah. Sampai pada muka 140, di tengah-tengah tu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, jika hamba meninggalkan apa yang diperintahkan dengan bersandarkan pada kitab, iaitu bersandarkan kepada takdir, dia tak buat apa yang Allah perintahkan, tak buat asbab-asbab, kerana dia kata semuanya Allah dah takdirkan, bahawa hal itu sudah merupakan suratan takdirnya sebagai orang yang celaka. Saya ni memang macam inilah, takdir Allah jadi penjahat. Ini kata Sufi, bukan kita kata main. Sufi kata Allah cipta ada dua manusia. Manusia yang baik, manusia yang jahat. Masing-masing ada tugas dan fungsinya dalam alam ini. Jadi maka ucapan itu tidak ubahnya seperti orang yang mengatakan, aku tidak akan makan dan minum, sebab jika Allah sudah menentukan rasa kenyang dan hilang dahaga, maka hal itu pasti terjadi. Kata Ibn Taymiyah, ni orang bodoh saja. Nak makan, nak kenyang, perkataan bodoh ni bidang yang sebut, bukan saya nak sebutkan. Ni orang nak kenyang tak makan, jemput makan, tak apa. Kalau Allah takdirkan saya kenyang juga. Maksudnya orang yang jahil. Tak mungkin orang berkata begitu. Okey, ini yang disebutkan oleh Syekh, dan Syekh bawakan yang penting. Tengok muka surat 141. Syekh bawakan hadis Nabi SAW. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
gariskan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uk, melakukan apa yang bermanfaat kepada kamu. Wasta'in billah, dan minta tolong dengan Allah. Jadi gariskan dan letakkan nombor 1 pada ihris ala ma yanfa'uk. Ini dinamakan sebagai asbab kauniyah. Wasta'in billah adalah asbab syar'iyah. Mana kita buat sungguh-sungguh. Nak dapat sesuatu, yang nak dapat manfaat, buat sungguh-sungguh. Dan wasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah asbab syar'iyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kita mengambil asbab syar'iyah dan asbab kauniyah. Muka surat 142. Berikut adalah ini jawapan harus dikatakan kepada orang yang meninggalkan amal kerana berdalih dengan takdir. Okey. Mereka ni bila mereka lakukan satu perkara, hakikatnya seperti yang kita sebut pada kelas akidah kita, hakikatnya mereka bukan melakukan mereka bukan memahami qada qadar kerana dalil ini. Kita akan bacakan dalil dari mereka. Kenapa mereka boleh tersesat? Hakikatnya kerana mereka mereka ahul ahwa ni, mereka ikut hawa nafsu mereka. Dalil ini hanya digunakan untuk mempertahankan hawa nafsu yang telah mereka tetapkan. Bukan mereka buka ayat Quran tak faham menyebabkan mereka tersesat. Tidak. Mereka dah tetapkan cara fikir sendiri. Orang yang tak nak solat, dia kata, qada qadar lah. Dia menjawab dah. Dia pemalas. Dia tak nak solat. Lepas tu dia cari alasan sebab qada dan qadar. Kemudian dicarilah ayat-ayat berkaitan dengan qada dan qadar, atau hadis berkaitan qada dan qadar. Orang yang nak ajak orang buat demo, kalau kita tak ubah macam mana kita ni? Kita kena bersuara, kita kena buat perubahan. Kita kata, sabarlah. Ni qada qadar Allah juga, sementara sekarang sabar. Sabar. Mana boleh kita sabar? Semua terjadi bukan dengan qada qadar. Kita sendiri yang tak bekerja. Semangat ketika itu, dicarilah ayat Quran dan hadis yang menyokong pendirian di ketika itu. Dan dia melupakan ayat-ayat berkaitan qada qadar. Lepas tu mereka dinamakan sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka tetapkan sesuatu melalui hawa nafsu dan mereka reka-reka pemikiran sendiri, mereka reka perbuatan sendiri ketika mereka ingin melakukan satu perkara. Dan mereka hanya kembali kepada nas, kembali kepada Quran dan hadis dan nas apabila mereka ingin pertahankan sesuatu yang telah mereka tetapkan, yang mereka reka. Ketika itulah kita nampak mereka berbondong-bondong cari dalil untuk pertahankan sesuatu yang sedia diwujudkan. Sebab tu golongan al-hawa tidak mensyaratkan dalil dalam melakukan amalan. Amalan tak ada dalil boleh. Tak ada dalil tak apa, amal. Kan bid'ah baik, bid'ah hasanah. Ada yang faham bid'ah hasanah dengan cara yang ikhlas, maksudnya betul-betul berdasarkan dalil. Tapi sedikit. Asalnya wujudnya perkara bid'ah adalah berasal daripada golongan yang buat sesuatu agama, membuat amalan agama sesuka hati, ataupun buat pemikiran atau akidah mereka sesuka ikut hawa nafsu dan kecenderungan mereka. Selepas mereka buat, kemudian masa mereka buat akidah tu, dah mereka katalah, kita ambillah contoh ahli kalam. Mereka buat kaedah, datang ayat Quran, datang hadis Nabi, kata mereka, hadis ni ahad, dia terima, dia tolak. Sangat berhati-hati untuk terima apa yang Quran sebut. Untuk yang diorang sebut cukup, akal ini qat'i, settle. Untuk apa yang Quran sebut sangat berhati-hati. Sebenarnya nak tolak, tapi tak boleh kata tolak. Dia seorang Muslim. Maka semua hadis yang bukan mutawatir tak boleh terima, sebab ini adalah hadis ahad. Tinggal mutawatir. Mutawatir ada tidak? Tak jumpa lafaz mutawatir, jumpa maknawi. Okey, maknawi disokong dengan yang lain. Okey, adalah sikit yang dibincangkan berkaitan dengan maknawi ataupun tak ada langsung. Sebenarnya disabit dengan rajihnya sabit dengan dalil ahad juga sebenarnya. Tapi katalah mutawatir secara maknawi. Cari ayat Quran semua mutawatir. Tak lari dah. Ayat Quran betul mutawatir, tapi dari segi kesahihan teksnya, mafhumnya belum tentu lagi. Mafhum ni macam mana? Mafhum
Kata dia, kan mafhum ikut cara Nabi. Betul, Nabi mafhum, tapi hadis Nabi tu ahad. Faham boy? Hadis Nabi tu ahad. Habis nak ikut sahabat, kalau Nabi pun ahad, macam mana sahabat lagi? Macam mana tabi'in? Tinggal apa? Akal adalah satu-satunya dalil yang qat'i untuk menetapkan dalil. Lepas tetapkan akal, barulah diselongkar dalil balik. Tiba-tiba keluarkan ayat Quran, hadis ketika mempertahankan apa yang telah mereka tetapkan. Ini bab akidah. Bab ibadah begitu juga. Ketika ingin beramal satu amalan, tak kisahlah. Hadis ada hadis benda baik, kita rasa baik, takkan tak tahu benda baik itu buruk. Yang orang berzikir, ni tanya dalil. Berzikir ni jahat ke? Kan? Ketika beramal tidak disyaratkan kesahihan dalil, amal dan sebagainya. Berzikir boleh. Kenapa jahat ke buruk ke? Buat benda baik, ikut akal. Okey, amalan tersebar, diajarkan semua. Bila diminta dalil, sepatutnya cakap, kami tak ada dalil. Settle. Macam asal, sebagaimana mereka buat sesuatu tanpa dalil, sepatutnya jawab, kami tak ada dalil. Selesai, akan selesai masalah. Tahu siapa dengan dalil, tak ada dalil. Tapi ahli lawak takkan kata kami tak ada dalil. Bila amalan telah sabit dengan apa yang mereka tetapkan, ketika ditanya dalil, mereka akan selongkar cari dalil. Masa itulah mereka bincangkan hadis, walaupun ni hadis dhaif, tapi dhaif ada iktibarnya. Jadi muhaddis pula masa tu. Jadi ahli hadis, Masya Allah, faham tentang kedudukan hadis, antara hadis dhaif dengan hadis, beza antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Yang dhaif pula ada yang munjabir, ghair munjabir, ada mutaba'at, syawahid. Masya Allah ahlul hadis ketika itu. Tapi memang mereka belajar. Tapi sebab tu kita kena tengok manhaj yang betul. Bila kita rujuk kepada nas, bila kita rujuk pada Quran, sejak bila kita rujuk? Sama seperti memahami kalam Allah, hadis-hadis sifat. Bila dengar saya ayat berkata sifat Allah, Allah tak sama makhluk, percaya je lah, selesai. Tapi kalau dengar nama sifat Allah ditakrifkan dengan takrif sifat makhluk, tangan ni anggota lah. Tangan mana ada anggota lain? Tangan ni anggota digunakan untuk melakukan kerja memegang. Mustahil Allah ada tangan, takkan Allah ada jari semua sekali. Dia yang takrifkan sendiri, dia yang nafikan sendiri. Dan ini berlaku pada ahli kalam. Memahami nas bukan berdasarkan kepada kefahaman salafus salih. Faham nas dengan kaedah ilmu mantik, iaitu mentakrifkan segala perkara dengan apa yang wujud. Lepas mereka takrifkan, mereka terperangkap. Nak kata tidak, Quran yang sebut. Nak kata ya, tak masuk akal. Hakikatnya akal yang mereka reka tadi yang mewajibkan maknanya begitu. Okey, lari tajuk. Muka surat 142. Okey, golongan Jabariyah, mereka berhujah dengan dalil. Kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan, Allah telah menulis, menentukan ketentuannya terhadap seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. Maksudnya di Lauhul Mahfuz. Dia kata Allah tetapkan segala-galanya. Kemudian mereka bawa lagi hadis yang lain. Ni waktu apa? Waktu nak mempertahankan apa yang mereka ingin sampaikan. Ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Tidak ada seorang dari kalian, dan tak ada seorang bernafas sekalipun, tidak seorang yang ada yang hidup, kecuali telah ditetapkan, kecuali telah ditentukan atau telah diketahui tempatnya di syurga atau neraka. Dia kata habis, tak ada apa-apa. Dia bawa cerita berkaitan dengan pengetahuan Allah. Dia perlu berfikirkan, macam mana Allah boleh tahu dia di neraka? Kat situ je masalah. Puncanya dia bukan tengok pada pengetahuan dia. Dia ahli neraka ke ahli syurga, dia tahu ke? Tak tahu. Kita berusaha. Yang Allah cerita sekarang adalah pengetahuan Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah berikan kemampuan kepada kita. Kat sini yang perlu kepada iman. Iman artinya perlu menyerah. Bab ni otak takkan sampai, sebab berkaitan dengan ilmu Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah
suruh kita melakukan syariat Allah, bab apa yang Allah perintahkan kita mudah dan jelas. Bila cerita tentang perbuatan Allah dan juga bagaimana Allah boleh mengetahui sesuatu sebelum terjadi, memang otak kita memang takkan sampai. Sebab itulah tu nama ilmu ghaib, mengetahui suatu masa akan datang, perkara yang tidak zahir. Inilah dia maksud beriman dengan qada dan qadar. Kata Syekh, kalau mereka bawa dua hadis ni, jawab balik dengan hadis bawah. Maksudnya jawapan dia dengan hadis bawah. Buatkan hadis dua ni, kata ini kita buat nota, kata ni syubhah golongan Jabariyah, tapi menggunakan hadis. Sebab tu syubhah tidak semestinya gunakan akal atau gunakan perkara yang mengarut. Hadis di salah letak tempat pun salah satu pada syubhah. Ayat Quran salah letak tempat pun salah satu pada syubhah. Ini yang kalau syubhah dibawa, dia cerita pakai akal kan, cerita pasal akal. Syubhahnya apa? Wahabi disesat. Sebab apa? Sebab jin tu cakap sesat kan, sebab jin tu rasuk cakap sesat. Akal tak boleh terima. Tapi kalau dibawa ayat Quran, dibaca ayat Quran, dan lagi pula ayat tu disyarahkan dengan syarah yang sangat detail sampai tak faham, makin panjang makin tak faham. Kita kata kenapa belajar tak faham? Ketahuilah memang dia nak kita tak faham. Disyarah detail sebab memang dia nak kita tak faham. Sebab dia kata belajar dulu, you belum sampai maqam, you belum faham. Itu yang dia nak. Bila golongan tertentu bagikan beramal dengan 20,000 suratul Ikhlas pada waktu pagi sebelum matahari terbit, 20,000 suratul Ikhlas lepas subuh, lepas semua sekali, tak mampu. 1 bulan amal tak mampu. Habis je baca 20,000 kali, matahari dah keluar. Ketahuilah memang dia nak kita tak mampu. Memang dia nak kita tak mampu amalkan. Sebab itu hanya jarum dia. Dia nak pergi kepada yang lain. Daripada kalimah daripada qul huwallahu ahad, dia akan ubah kepada ayat yang lebih ringkas. Artinya level lebih tinggi, tahu hakikat kalimah qul huwallahu suratul Ikhlas adalah kalimah ikhlas, la ilaha illallah. Kalau susah lagi, dia akan pergi kepada la ilaha illallah, pergi kepada Allah. Susah lagi, pergi kepada hu. Hu sempat tak? Sempat, tapi belum level tinggi. Tu level yang amal lagi. Level sebenar zikrullah di hati, ingat pada Allah, niat cukup. Solat juga begitu. Sebab tu golongan sebahagian, tidak semua, ada yang ikhlas, dan sebagainya. Mereka betul ada, memang kita kata mereka yang ikhlas begini, kita perlu berdakwah, sampaikan, ajarkan dalil, sampaikan. Tapi ada golongan yang melampau menggunakan keawaman ataupun keilmuan orang awam sedikit untuk mereka perbodoh-bodohkan. Ada yang begitu. Dan oleh kerana orang awam dah percaya pada mereka lah guru yang mursyid begini begitu, dia sama dia dah. Engkau jadi wali ni, engkau jadi wali ni, kau jadi wali ni, sesama sendiri. Angkat kau jadi wali, aku jadi wali. Kau tok guru, aku tok guru. Sama, jangan kacau. Okey, settle. Sendiri yang tetapkan. Kemudian formula takkan ada di kalangan mereka bantah satu sama lain, walaupun tak logik, sama tak logik. Sebab apa? Masing-masing ada kepentingan. Saya tak cerita yang kat sini, yang di tempat kita. Saya cerita yang kat Afrika. Betul-betul saya tengok cerita yang betul-betul orang Afrika cakap. Yang kat sini saya tak ikut isu. Dulu ikut isu lah. Maknanya memang kisah ni berkaitan dengan tok guru di Afrika. Kata balik semula tajuk kata. Dia panjang. Jadi dua hadis di atas, golongan Jabariyah kata Allah dah tetapkan segala-galanya. Kata Syekh, jawab balik dengan hadis di bawah, i'malu, beramallah. Gariskan kalimah i'malu, beramallah, iaitu mengambil asbab. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bukan fakullu tu, fakullun. Semua sekali, semua orang muyassarun lima khuliqalah. Dia akan dimudahkan untuk mewujudkan apa yang menjadi takdirnya. Artinya, kalau Allah secara ilmu azali tahu bahawa seorang itu ahli syurga, bukan Allah tetapkan, Allah tahu, dan Allah catat dengan bahawa ia akan terjadi dengan ilmu Allah. Kita tak tahu ni, bab ni kita dah masuk campur. Bab Lauhul Mahfuz. Semua makhluk termasuk malaikat tak tahu siapa ahli syurga, ahli neraka.
Malaikat catat je apa yang rezeki yang Allah tetapkan kepada dia, dan kalau apa yang mereka buat dicatat balik amalan mereka sampai kepada Allah. Okey. Dengan apa? Kerana hujah, untuk sebagai hujah terhadap manusia. Kita beramal lah. Kalau rasa nak jadi ahli syurga, beramal dengan ahli syurga. Allah mudahkan insya-Allah. Kalau rasa nak lawan dengan Allah, beramallah dengan amalan Fir'aun. Semua orang akan Allah mudahkan dengan apa yang diciptakan. Ayat faham tak faham? Faham? Mudah. Bukan kita duk fikir, baik orang yang tak beramal dengan amal soleh, dengan ucapan takdir, seolah-olah dia kata kami memang ahli neraka. Sebab dipilih, tak nak beramal. Sedangkan Nabi kata i'malu. Sebab tu kalimah i'malu ni yang perlu kita gariskan. Itu perintah Nabi SAW. Dan bila bawakan ayat Quran dan hadis jawab balik, sampaikan ayat pada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan tinggalkan sebahagian kitab yang lain? Okey, kita akan cepatkan tajuk saja. Ambil tajuk dan kita ambil yang penting. Perbahasan ketiga, bolehkah beralasan dengan takdir atas perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajipan? Ini lebih kurang sama macam sebut tadi. Tak beramal, buat maksiat, Allah dah takdirkan buat maksiat. Tak solat, Allah dah takdirkan. Jawapannya tak boleh. Jawapan tak boleh kenapa? Tengok boleh baca. Yang penting Syekh bawakan dalil syarak dan dalil akal untuk menolak golongan ini. Dalil syarak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kita tengok pengelas sekali, muka surat 143. Mengingat perkara ini menimbulkan banyak bencana, maka berikut dipaparkan beberapa dalil syar'i dan akli dan kenyataan, iaitu hissi ataupun waqi' yang menyingkap kebatilan pada tindak beralasan dengan kadar atas perbuatan maksiat atau meninggalkan ketaatan. Pertama, kita kata Allah berfirman, buat nota situ, garis kalimah sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrikin akan berkata. Jadi orang yang buat amal buruk kemudian berhujah dengan qada qadar, sama macam golongan musyrikin. Dia kata kalau bapa aku tak syirik dulu, aku tak syirik lah. Bapa aku dah musyrikin, buat apa aku pergi kat agama kau? Bapa aku musyrikin, aku musyrikin lah. Ini yang musyrikin kata, saya qul ladzina asyraku law syaa Allah, kalau Allah nak ma asyrakna, kami takkan syirik. Wala abauna, begitu juga bukan bapa kami, sampai akhir ayat. Yang kedua, tu dalil pertama. Dalil kedua, Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Gariskan kalimah rusulan mubasysyirin wa munzirin. Allah utuskan rasul-rasul yang bawa berita gembira dan berita peringatan. Apa dia punya istidlal di sini? Istidlalnya, kalaulah semua Allah dah takdirkan, maka tak ada gunanya wujud rasul-rasul. Rasul-rasul datang bawa berita peringatan, berita gembira. Peringatan bagi yang engkar, berita gembira bagi yang taat. Sebab apa? Sebab ada manfaat daripada ketaatan, ada kemudaratan daripada kemaksiatan. Sebab itulah rasul-rasul diutuskan. Jadi kalau ada orang dia lawan buat maksiat, kemudian berhujah dengan berhujah dengan qada qadar, jadi seolah-olah dia kata tak ada gunanya diutuskan rasul. Jadi hujah pertama, ayat pertama, kita kata apa yang kamu cakap macam golongan musyrikin. Yang kedua, kita kata kalau kamu cakap begitu, seolah-olah kamu kata tak ada gunanya Nabi dan Rasul diutuskan. Yang ketiga, nombor 3 tu, Allah memerintahkan dan melarang. Boleh gariskan kalimah fattaqullah. Kalimah fattaqullah dengan yukallifullah. Allah kata bertakwalah kalian kepada Allah selagi kamu mampu, ikut kesanggupan kamu, ikut kemampuan kamu. Ayat yang kedua, Allah kata Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi apakah istidlal di sini? Kalaulah betul orang yang buat maksiat boleh berhujah dengan qada qadar,
orang yang meninggalkan kewajipan berhujah qada qadar, maka tak ada gunanya taqwa, tidak ada gunanya taklif, tak ada gunanya hukum syarak. Ringkasnya, tak ada gunanya hukum syarak. Tak ada gunanya kamu beragama Islam, bahasa mudahnya. Buat apa jadi orang Islam? Yang kamu nak jadi Islam ni apa nak cerita qada qadar, buat suka hati. Jadi kafir pun sama juga Allah tetapkan. Tidak ada gunanya Islam. Jadi kita boleh jawab tiga jawapan untuk orang yang berhujah dengan maksiat dia, dengan qada qadar. Kita kata pertama, ucapan kamu macam musyrikin. Bawakan dalil yang pertama. Yang kedua, kita kata kamu seolah-olah kata Nabi tak guna. Tak ada kerja Nabi. Bawa ayat yang kedua. Ketiga, kita kata kamu seolah-olah kata tak guna agama Islam ni, tak guna syariat Islam, tak guna hukum hakam, tak guna perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawakan dua ayat, fattaqullaha mastata'tum dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jawapan ketiga. Yang keempat, qadar adalah rahsia yang tersembunyi. Saya fahamkan terus idea sini. Nanti tuan-tuan baca semula. Yang keempat tu, apa arti qadar rahsia tersembunyi? Qadar ni, orang bila melakukan satu perkara, dia tahu sebenarnya dia yang buat. Tak, kita ni, tuan-tuan tahu tak, kejap lagi Zuhur nanti kita mampu atau tidak solat, kita anggapan kita rasa mampu, insya-Allah, tapi belum tentu. Mungkin ada yang meninggal. Orang yang meninggal atau orang yang kemalangan atau orang yang terhalang, tahu tak dia akan berlaku qada pada dia? Tak tahu. Itu rahsia yang tersembunyi. Lepas tu bila berbuat sekarang, ketika saya nak minum air, contoh saya minum betul-betul lah, bismillah. Ketika saya minum sekarang, masa saya buat, kehendak saya nak minum ke ataupun qada qadar yang menjadikan saya minum? Kehendak saya. Jadi qada qadar memang qada qadar, tapi dia tersembunyi. Hakikatnya yang kita tahu depan kita, kitalah yang pergi ambil, kita yang nak minum, kita yang pergi wuduk, kita yang solat. Jadi macam mana qada qadar? Rahsia tersembunyi, kita tak tahu. Kita tak payah sibuk dengan rahsia qada qadar. Kerja kita solat, kerja kita makan bila lapar, kerja kita buat tugas kita. Itu makna hujah yang keempat. Hujah yang keempat. Buat apa nak kisah yang kamu duduk tak ada buat kerja, buat benda jahat, cerita qada qadar, tinggal benda wajib cerita qada qadar, tak nak buat kerja, susahkan anak bini, kerja sendiri betul kamu tak kerja, atau qada qadar. Puncanya bukan sebab kamu tak faham hukum qadar. Punca memang kamu masalah. Itu namanya qadar, itu rahsia yang tersembunyi. Kita bukan disuruh fikir qada qadar, kita suruh beriman, cukup serahkan pada Allah. Kerja kita makan, minum, kerja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin lontaran syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang-kadang syaitan ni, sebab tu bila kita belajar satu benda, kadang-kadang syaitan datangkan waswas ataupun datangkan keraguan dalam diri kita. Jadi apa yang berlaku, jangan layan, tutup. Kadang-kadang nanti fikir, kita ni kalau fikir sendiri, puncanya tak ada ilmu. First sekali sebab tak ada ilmu lah. Kalau ada ilmu, selesai, terjawab segala perkara. Ini pertama. Tapi dalam proses kita belajar, dan sebelum kita mengetahui ilmu tertentu, kita tak jumpa jawapan lagi. Kadang-kadang datang berlega dalam kepala kita macam-macam perkara. Kadang-kadang persoalkan qada qadar, kadang-kadang persoalkan khususiah Nabi SAW. Kenapa Nabi boleh kahwin lebih, aku tak boleh? Padahal dia tak tahu lagi cerita dia. Puncanya ilmu. Jadi nak selesaikan masalah waswasah ni, yang ada yang syaitan punya kerja, tak mesti dengan ilmu syarak. Tidak ada satu ilmu pun yang Allah tinggalkan, semua terjawab. Tapi proses nak sampai ilmu tu, kita fikir dulu. Masa tu, kalau fikir sampai ke tahap mempersoalkan agama, tutup, tinggalkan. Artinya, dia kita panggil tarkul istirsal,
tinggalkan melayan. Jangan layan pemikiran kita ketika itu. Dan apa kita cakap? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Settle. Qada qadar, nak fikir macam mana Allah kata? Cukup stop. Amantu billah. Selesai. Itu cara yang pertama. Fikir lagi. Kita huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Selesai. Ada fikir lagi, tapi penghujungnya pergi cari ustaz, tanya. Mana penghujungnya last sekali, cari orang yang mampu jawab soalan, sebab tidak ada satu persoalan pun yang tak mampu dijawab oleh syariat. Mana penghujungnya begitulah. Okey. Dia ada dua kaedah. Ana ringkaskan tadi tu sebab kita nak cepat. Tapi ada kaedah ketiga, kalau kita dah terfikir, dah layan, baca amantu billah, baca wal awwal wal akhir sampai akhir, kita baca masih lagi ada keraguan. Ketiga, jangan cakap. Jangan cakap, diam. Tuntut ilmu, cari jawapan. Jangan cakap. Kalau kita cakap, luahkan dengan kawan sebelah, dia kata, jadi dua. Daripada satu syubhat kat diri kita, pergi tanya kat sebelah, sama jahil. Ini yang berlaku. Tanya pada sendiri, saya tak mampu jawab masalah. Kemudian lontarkan pada kedua, ketiga, keempat, inilah kumpulan-kumpulan jadi ahlul juhala. Ramai-ramai. Sebab tu kaedahnya adalah diam. Dan kalau tak selesai, diam ni, kenapa diam? Kadang-kadang benda yang kita persoalkan, lepas kita rehat kejap, bangun tidur balik, mudah je pun. Kenapalah pening tadi Kenapa rupanya aku yang masalah? Bila diam artinya apa? Kita akan terfikir balik, benda agama ni mudah. Bila kita diamkan apa yang kita persoalkan, kita baru contoh orang tanya, bila dia fikir tentang kejadian Allah, Masya Allah, cantik ciptaan Allah semua. Lalu sekali, siapa yang ciptakan Allah? Tak boleh fikir, siapa yang ciptakan Allah Kan mesti ada, sesuatu mesti ada yang mewujudkan. Allah wujud, siapa yang mewujudkan? Pening. Tidur. Tidur, bangun balik, senang je pun. Dah cerita tentang Allah, Tuhan pencipta, buat apa nak cari lagi saya menciptakan? Makna Tuhan artinya yang tidak menciptakan, tidak diciptakan. Betul? Itulah makna Tuhan. Yang kau dah cari jumpa jawapan, lepas tu pergi cari lagi. Tanya lagi, buat apa? Kita yang wujud ada Khaliq dan makhluk. Betul tak? Semua orang tahu. Siapa saja bincang tentang Tuhan yang menciptakan, artinya confirm jumpa jawapan dah. Tapi syaitan dia letak soalan lagi. Ya, bangun balik, kan cerita tentang Tuhan, dah jumpa Tuhan tu selesailah. Terjawablah sepatutnya. Talbis iblis. Dan macam-macam lagi. Pemikiran macam-macam orang boleh jadi terkeliru. Okey, jawapan yang kelima, atau tuan-tuan tengok sini lah, kelima, keenam, 7, 8, 9 tu tak susah sebab semuanya kita boleh baca sendiri. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa saya skip? Bukan skip sebab tak nak bincang, dan juga bukan sebab masa sangat, sebab memang boleh faham. Sebab jawapan kita dah bagi jawapan asas hari tu, itulah dia. Yang lain tu adalah jawapan yang disyarahkan secara detail. Tengok pada perbincangan seterusnya. Muka surat 151. Bila berdalih dengan kadar dibolehkan, mana beralasankan. Kapan tu masa bila? Saya dulu terfikir kapan, saya masa kecil. Kapan? Kenapa kan kapan saya dulu? Saya baca buku Mujarobat. Buku kuning, ingat lagi. Tak tahu kat mana. Cari balik tak jumpa. Masa sekolah tu kecil-kecil kan. Kapan dibaca ayat ini, kapan, macam mana kapan? Nasib baik tak faham. Kalau faham amal dah masa tu, semangat nak beramal. Budak-budak kan tengok buku. Yang saya ingat satu je. Cara beramal ada, kalau lepas beramal besok pagi di bawah sejadah kamu akan nampak duit.
Jangan ambil. Tidur beramallah sampai ke hari keesokannya. Hari esoknya akan ada khadam kecil datang. Oh, saya pun tak tahu. Sekarang pun tahu toyol. Khadam. Cara beramal tu kena beramal tempat gelap. Saya dah fikir dah belakang pokok pulasan tu gelap. Okey. Budak-budak. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah fikir balik. Tapi dia kan syirik kot. Syirik kot. Masa kecil lah kan. Tapi maksudnya buku-buku ni bahaya juga budak-budak baca. Ni buku. Tapi masa tu selalu jumpa kapan dibaca. Alhamdulillah. Promosi yang penting betul buku-buku. Satu kelebihan kita alhamdulillah sahabat kita ramai yang terlibat dengan perniagaan buku ni, mereka pilih buku. Mana kita tak ada masalah bawa anak-anak hantar letak kat sini, bacalah, tengok apa yang di situ. Buku dipilih. Masalah kalau kita hantar kat library yang umum yang tak ada pilihan. Library yang terbuka dengan maklumat sangat luas, sedangkan kemampuan akal dia terlalu kecil. Bukan tak boleh baca buku-buku tertentu, syubhat dibaca oleh orang yang mampu. Tapi bila benda yang syubhat terlalu banyak, kemudian kita berikan orang kanak-kanak atau orang terlalu awam baca, dia akan tak boleh bezakan yang mana betul yang mana salah. Sebab tu sangat baik. Sangat baik, dan cara yang terbaik adalah anak-anak kita boleh baca tu. InsyaAllah Eti tak marah tu kalau contoh kat sini boleh baca. Biarkan budak-budak baca, tengok semua sekali. Yang mana dia minat, kita boleh belikan. Kita ramai kawan-kawan kita terlibat yang jual buku. Tapi kelebihannya buku yang dah disaring, yang dah dipilih. Tidak sebarang buku yang dijualkan. Ini juga salah satu daripada fardu kifayah. Saya sendiri nak cari buku, jujurnya saya nak ajar kitab baru, orang minta, saya call IT. Call, Syekh, buku berkaitan ni apa? Saya tak tahu cetakan-cetakan yang ada di pasaran. Buku asal tahu. Buku-buku yang muka saya sekarang ada, buku-buku Arab. Tapi nak ajar balik susah. Tapi yang terjemahkan dengan cetakan yang baik, kena tanya pada kawan-kawan yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Okey, balik pada 151. Kapan berdalih dengan qadar dibolehkan? Artinya bila kita boleh kata ni qadar ni. Tadi tak boleh. Orang buat maksiat tak boleh kata qadar. Tak ada berhujah. Memang tahu bahawa orang buat maksiat berlaku dengan qadar Allah ke tidak? Orang buat maksiat dengan qadar Allah ke tidak? Qadar Allah secara kauni. Artinya bila dia buat maksiat, Allah yang bagikan kemampuan dia. Masa dia mengangkat tangannya untuk buat maksiat, masa dia bergerak, Allah yang berikan kemampuan pada dia. Tapi dia yang pilih untuk buat maksiat. Perbuatan dia. Tapi kemampuan dan perbuatannya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila kita kata bila buat maksiat tak boleh guna alasan qada qadar. Bila tinggalkan perkara wajib tak boleh gunakan alasan qada qadar. Okey. Ulama kata boleh gunakan alasan qada qadar bila berkaitan dengan musibah. Qadar Allah, dengan qadar Allah sahabat kita telah disahkan positif. Kita gunakan qadar Allah. Allah telah takdirkan. Dengan qada qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah, sebahagian sahabat kita yang hadir di sini diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Risau kita dah. Tapi musibah ni kita boleh nisbahkan atau boleh sebutkan qada dan qadar. Ini keadaan pertama. Semua musibah bila ditimpa dengan musibah, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan pada Allah. Kita datang kepada Allah, kembali pada Allah. Keadaan yang kedua yang dibenarkan, mana dia kata boleh menyebutkan qada qadar ketika musibah, indal musibah atau indal masaib lal ma'aib. Kaedah dia disebutkan bahawa kita menyebutkan musibah, kita menisbahkan qada qadar ketika berlaku musibah, bukan ketika berlaku perkara yang disebabkan keaiban kita. Benda aib, kita buat benda yang aib, tinggalkan benda yang wajib, atau buat benda yang mungkar, buat benda yang fahishah, ni tak boleh gunakan qada qadar. Tapi bab musibah kita sebut qadar Allah. Kenapa? Bila sebut qada qadar, kita redha, dan dalam musibah kita dituntut untuk redha dengan musibah yang Allah timpakan.
Tapi kalau sebut qada qadar, masa macam mana? Masa buat maksiat, dia jadi masalah. Faham dah. Kita faham dah erti qada qadar. Tapi bila nak guna perkataan qaddarallah, bila nak guna perkataan qaddarallah, 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 yang kat sini semua kejap lagi ni pergi curi. Tak boleh. Qadarullah, kita ni jadi begini dan begitu. Sebab benda buruk, tak boleh. Qadarullah disebabkan pada Allah bila musibah. Yang kedua, keadaan kedua, berkaitan dengan maksiat boleh pada satu keadaan. Apabila seseorang itu telah bertaubat pada Allah. Contoh dulu dia hisap gam. Maksiat tak maksiat? Maksiat, hisap gam. Lepas tu dah berhenti dah. Janggut dah panjang. Muka dah bersih. Datang masjid. Kan? Tiba-tiba kawan lama kata, sejak bila pakai jubah? Sejak bila janggut panjang? Bukan kau ke hisap gam bawah jabatan sekali? Kata, qadarullah. Dulu, dengan takdir Allah, dulu qadarullah dah berlaku. Aku dah taubat dah. Jangan cerita lagi dah. Taubat. Iaitu menyebutkan maksiat yang telah kita bertaubat padanya dan kita anggap kejahilan kita pasal itu adalah satu musibah. Itu dikatakan sebagai musibah. Itu yang Musa berhujah dengan Adam. Adam AS. Musa tanya pada Adam yang kita akan ada kejap lagi kita akan baca insya-Allah. Okey, ada muka surat 152. Ihtajja Adam wa Musa. Musa dan Adam berhujah. Mana berbincang, bercakap. Di mana kita dah belajar akidah tahawiyah, rajihnya tidak diketahui bila. Sama ada di hari akhirat ataupun ketika di mana-mana, wallahu alam, tapi ianya pasti berlaku. Musa berkata, faqala lahu Musa, maka Musa berkata, anta Adamul lazi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Kamu ni ke Adam yang kesalahan kamu menyebabkan kamu terkeluar daripada syurga? Soalan Nabi Musa. Nabi Musa berhujah dengan apa sekarang ni? Dengan musibah ke dengan kesalahan? Dengan dosa ke dengan musibah? Cerita sekarang tajuk keluar dari syurga ke? Cerita Adam buat salah? Tengok seterusnya. Faqala lahu Adam, maka Adam berkata, anta Musa allazi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Adakah kamu Musa yang Allah pilih kamu dengan diberikan kerasulan dan diberikan kitab Taurat bi kalamihi, summa talumuni, kemudian kamu datang cela aku ala amrin qad quddira alayya qabla an ukhlaq, kamu cela aku di atas takdir yang telah ditetapkan sebelum aku diciptakan. Sebab apa? Nabi Adam kata, tujuan Allah ciptakan aku jadi khalifah di atas muka bumi. Kisah berlaku, aku makan tadi berlaku di syurga. Cuma bila turun tak tahu. Qaddarallah, syaitan datang tipu Adam, goda Adam, berlakunya punca Adam diturunkan kerana sebabkan makan ataupun mendekati pohon yang dilarang. Jadi kata Adam, daripada awal lagi aku diciptakan untuk turun ke bumi, bukan selama-lama kat syurga. Jadi Adam tidak menafikan bahawa dia melakukan kesalahan, tapi Adam kata, sebab tu Musa sendiri tidak aibkan Adam kerana kesalahannya, tapi kerana kenapa dah turun ke bumi. Jadi Musa kata, Adam jawab, takkan kau ni dapat dah jadi rasul, jadi wahyu, kau cela aku di atas musibah yang memang Allah dah tentukan sejak daripada aku diciptakan, belum diciptakan. Itu berkaitan dengan kita akan hidup di atas muka bumi. Syubhat ni kadang-kadang kita duk fikir, orang awam sendiri pun duk salahkan Nabi Adam. Akan terjadi suatu ketika Adam mesti turun ke bumi. Itulah tujuan Allah ciptakan Adam. Tapi bila berlaku, kenapa? Ya, kita tak tahu. Tapi qaddarallah, berlakunya sebab Adam makan pohon yang dilarang atau mendekati pohon yang dilarang. Okey, summa talumuni ala amrin qad quddira alayya qabla an ukhlaq fahajja Adam Musa. Maka kata Nabi, maka Adam telah berhujah dengan Nabi Musa atau mengalahkan hujah Nabi Musa.
Dan Musa sendiri pun, boleh baca nanti, Musa sendiri pun bukan mencela Adam kerana dosanya, tapi kata kenapalah, kan best kalau kita duduk kat bumi, kat syurga, begitulah, lebih kurang begitulah mafhum bahasa kita. Tapi Adam kata, takkan kau nak cela aku di atas sesuatu yang Allah dah takdirkan. Memang sebelum aku diciptakan, iaitu memang Allah ciptakan aku ini untuk, dan anak keturunanku untuk hidup di bumi. Dalil mana? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi, di bumi. Jadi Adam kat syurga tu pada penciptaannya, pasti Adam akan turun ke bumi. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian tu berlaku, musibah berlaku, ya musibah. Tapi itulah maksiat yang telah Adam bertaubat padanya. Bila satu kesalahan yang kita dah taubat padanya, kita boleh katakan qadar Allah. Gunakan kalimah takdir Allah. Tapi jangan pula kata, saya ni memang tidak takdir Allah, tak pandai baca Quran. Tak boleh. Satu ma'aib, tak sebenarnya maksiat. Benda yang mengaibkan, tak pandai baca Quran, tak pandai ini dan itu, pun tak boleh gunakan qadar Allah, tak boleh gunakan takdir Allah, kerana perkara itu akan menafikan hukum syarak. Kalau kita perkara maksiat yang telah berlaku, kita dah bertaubat padanya, gunakan qadar Allah, menunjukkan bahawa kita bersyukur pada Allah, Allah selamatkan kita daripada perkara tersebut. Tapi kalau maksiat yang sedang berlaku ataupun kelemahan yang ada pada kita, kita gunakan qadar Allah, akan menyebabkan kita redha di atas perkara yang mengaibkan diri kita sendiri. Okey, ini habis fasal pertama, masuk fasal kedua. Nak rehat ke? Tapi masa kita tak ada, kita teruskan je lah. Okey, 5 minit. 5 minit sebelum masuk fasal kedua, insya-Allah.